tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, sudah pasti menjadi tumpuan satu Malaysia ataupun tumpuan rakyat Malaysia bagi pilihan raya kecil Dun Nenggiri. Dan sudah pasti menjadi tumpuan paling utama adalah bagi pengundi-pengundi kawasan Dun Nenggiri. Bagi penyokong PN, bagi penyokong PAS, sudah pasti mereka berkata PAS dan PN akan menang PRK Dun Nenggiri. Manakala calon BN pula, penyokong calon BN pun sudah pasti membuat kenyataan calon BN lah yang paling layak untuk menang di PRK Dun Nenggiri. Saudara-saudara, rupanya ini mungkin menjadi salah satu sebab BN akan menang dan perlu menang. Saudara-saudara, mengikut satu kenyataan daripada UMNO, pilih AWI jika nak manifesto PN dilaksanakan. Kenapa nak pilih AWI baru manifesto PN boleh dilaksanakan? Rupanya ini yang berlaku ataupun ini cerita sebenarnya. Pengundi Nenggiri perlu memenangkan calon Barisan Nasional Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani jika mahukan manifesto yang ditawarkan Perikatan Nasional dapat dilaksanakan. Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Zawawi Othman, berkata 80% tawaran yang dikemukakan calon PAS dalam manifestonya hanya boleh dilaksanakan kerajaan pusat. Rupanya 80% manifesto daripada calon PN hanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Jadi dengan ini saudara-saudara, apakah ini menjadi salah satu sebab utama calon BN perlu menang bagi PRK Dun Nenggiri? Saya melihat lebih 80% manifesto adalah tindakan kerajaan persekutuan. Kalau nak manifesto dilaksanakan lebih baik, pilih AWI. Kerana dia selari dengan persekutuan. Kalau kita lihat kepada manifesto PAS, cuba tengok katanya pada sidang media di Gua Musang. Pada 12 Ogos, calon PN Muhammad Rizwadi menawarkan kata akronim khidmat sebagai manifestonya kepada pengundi Dun Nenggiri sempena PRK yang berlangsung pada 17 Ogos. K merujuk khidmat masyarakat, H hak rakyat, I integriti dan amanah, D ekonomi dan infrastruktur, M masyarakat berilmu, bernilai murni dan sejahtera, E anak muda berpendidikan dan berkemahiran, dan T transformasi digital luar bandar. BN pula menawarkan khidmat Muhammad Azmawi sebagai manifesto kepada pengundi bagi PRK Dun Nenggiri. Manifesto yang ditawarkan itu mempunyai 7 tawaran khusus melipati 37 bahagian serta 12 tawaran untuk seluruh warga Nenggiri. Jadi tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, saudara-saudara, menurut anda siapa yang akan menang? Sudah pasti penyokong PN mahu PN menang, penyokong BN mahu BN menang. Tapi pengundi di Nenggiri perlu mengambil mengambil perhatian kenyataan daripada UMNO ini. Pilih AWI jika nak manifesto PN dilaksanakan. Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ini satu perjalanan politik Zahid Hamidi yang kita dapat lihat sebenarnya telah mengalahkan perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, dalam satu kenyataan daripada kepimpinan UMNO melalui Puan Zarkashi, rupanya sumbangan Zahid Hamidi ada bagi kejatuhan ataupun tumbangnya kerajaan Tun Mahathir selama 22 bulan, dan Zahid Hamidi juga ada sumbangan terhadap kejatuhan kerajaan Muhyiddin selama 17 bulan. Saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya Puan Zarkashi
telah membuat pendedahan ini yang kita dapat lihat ataupun kita dapat simpulkan ini adalah satu cerita yang dah tamat untuk Tun Mahathir. Di saat usianya yang sudah menghampiri 100 tahun itu, akhirnya Puak Zarkashi membuat pendedahan Tun Mahathir sudah kalah dengan Zahid. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puak Zarkashi menyifatkan bekas PM Tun Dr. Mahathir sudah kalah dalam perjuangan politiknya kepada Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Dengarkan ini tuan-tuan dan puan. Menurut beliau, segala-gala yang dilakukan Dr. Mahathir telah gagal, termasuk UMNO yang tidak mati. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi PM, manakala anaknya Datuk Seri Mukris tersisih daripada dunia politik. Ujarnya, Dr. Mahathir hanya berjaya memenjarakan bekas PM Datuk Seri Najib Tun Razak. Oleh itu, sumbangan Zahid jatuhkan kerajaan 22 bulan Tun adalah benar. Sumbangan Zahid jatuhkan kerajaan 17 bulan Muhyiddin juga benar. Dan yang menarik saudara-saudara, ini yang perlu kita ambil perhatian. Dan sumbangan Zahid UMNO berkuasa sehingga hari ini juga benar. Tun M tidak suka mengalah, kali ini dia kalah. UMNO masih ada tempat berbakti kepada rakyat. Berehatlah Tun, jasamu tetap dikenal. Menerusi kenyataan daripada Puak Zarkashi, menerusi catatan di laman sosial FB beliau. Sementara itu, kata Muhammad Puak Zarkashi, Dr. M bagaimanapun betul apabila mengatakan beliau meletakkan jawatan sebagai PM atas kerelaannya, bukan kerana Zahid. Tun M kata dia letak jawatan atas kerelaannya, bukan kerana Zahid. Dia berbuat demikian kerana Bersatu tidak mahu mendengar nasihatnya. Itu betul, nasihatnya tidak lagi laku. Usaha terakhir untuk jadi PM interim, bukti dia tidak mahu lepas jawatan. Itu pun gagal, terpaksalah dia letak jawatan. Ketika itu PKR dan DAP mahu Tun M kekal. Mahathir tubuh pejuang untuk kembali jadi PM, tetapi time's over katanya. Adakah dengan ini saudara-saudara, masa untuk Mahathir sudah sampai. Masa untuk Mahathir berehat ataupun meninggalkan politik sudah sampai. Saudara-saudara, dalam kenyataan yang lain rupanya Tun Mahathir membuat satu kenyataan mengejutkan. Zahid bukan hero, tak perlu dabik dada selamatkan UMNO. Akhirnya Mahathir membuat pengakuan yang diterbitkan melalui Malaysia Kini bertarikh 12 Ogos. Menurut Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri, menempelak Presiden UMNO Ahmad Zahid yang mengaku berjasa menyelamatkan parti itu daripada diharamkan ketika era pentadbiran PH selepas PRU 14. Tapi kita dapat lihat apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh Puak Zarkashi, di mana bagi saya kenyataan daripada Puak Zarkashi ini lebih power, lebih maksud saya lebih menggigit. Dan saya percaya saudara-saudara tuan-tuan dan puan, secara pribadi apa yang dikatakan Puak Zarkashi ini ada benarnya. Tun Mahathir sudah kalah dengan Zahid. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini?